Assalamualaikum semua. Apa khabar? Apa khabar Malaysia? Anda bersama saya Pasha Rahim bersiaran secara langsung dari Wisma Bernama hari ini 9 Januari, hari Isnin. Kita mulakan pagi kita dan juga minggu kita dengan penuh ceria. Semoga ia akan berkekalan sehingga ke hujung minggu nanti. Ya, dan bersiaran juga bersama saya Nurul Hidayat Umur. Dan kalau hari ini kan kebiasaannya kan Pasha, orang akan mengatakan hari Isnin ni ada Monday Blues. Ada satu mood yang daripada hari Ahad nak ke Isnin mula bekerja tu. Betul. Nak start engine tu jadi ada agak lambat sikit. Ya. Jadi sikit. mungkin kita boleh cuba sesuatu yang baru, menggunakan warna baju yang terang-terang ataupun warna yang ceria untuk membangkitkan keceriaan dalam diri kita. Itu sekaligus satu motivasi diri sebenarnya ya. Betul, tanpa walaupun kita baju sedari. saya hitam tapi seluar saya terang warna purple ni. Tetap Jadi warna balance. Dan itulah antara rahsia kenapa hari ini kami tampil dengan warna. Gitu. Betul. Okey, dan hari ini seperti biasa kita nak kongsikan pelbagai kisah dan juga berita yang kita nak kongsikan bersama dengan penonton. Antaranya Tasha. Betul. Jadi antara petikan daripada portal bernama.com hari ini 7 kertas siasatan telah pun dibuka berhubung penyebaran kandungan berunsurkan penghinaan terhadap agama, kaum dan institusi diraja bagi tempoh 1 Disember tahun lepas hingga 6 Januari lepas, kata Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching. Jadi beliau berkata tindakan penguatkuasaan diambil menerusi penubuhan pasukan khas menangani berita palsu yang diwujudkan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD pada 1 Disember tahun lepas, bertujuan untuk kita memantau penyebaran berita palsu di media yang dilihat ini memberikan kesan yang negatif terhadap sistem politik, ekonomi sosial, agama dan juga budaya. Jadi kementerian ini juga bekerjasama dengan PDRM dan juga AGC untuk memastikan sebarang kesalahan termasuk berita-berita palsu, ucapan kebencian yang berkaitan dengan 3 hal ini akan diambil tindakan yang tegas kerana there is no place for hate dalam negara kita untuk kita pastikan kesejahteraan dan juga keamanan kekal dalam negara kita. Ya, apatah lagi kita ni sememangnya terkenal dengan negara yang berbilang kaum. Seharusnya kesejahteraan itu kita pelihara dan jaga. Dan seperti yang kita sedia maklum ya, baru-baru ini berlakunya musim banjir dan ianya mengakibatkan satu kerugian yang agak besar sebenarnya. Kira-kira 440 peternak dianggarkan mengalami kerugian sekitar 3.9 juta ringgit akibat banjir pada Disember lepas. Dan menurut Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina, kerugian berkenaan membabitkan kematian ternakan termasuk lembu, kambing, biri-biri, kerosakan kandang, kerosakan tanaman rumput dan juga peralatan serta mesin. Dan berikutan itu bagi meringankan bebanan yang dihadapi oleh para penternak ini, kerajaan pastinya bersama dengan badan bukan NGO dan juga Persatuan Haiwan, industri dan juga orang perseorangan dilihat menyalurkan sumbangan kepada pemilik termasuk bantuan makanan untuk haiwan kesayangan. Ini dia antara dalam pada itu ya. Selain daripada sesi bantuan, disarankan juga para penternak ini turut menerima khidmat nasihat bagi memulihkan kembali emosi mereka yang terganggu. Apatah lagi kerugian yang dialami pastinya besar sekali memberikan impak kepada ekonomi mereka itu sendiri. Betul tu. Baik, seterusnya dalam berita hubungan antarabangsa antara Malaysia dan juga Indonesia, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun tiba di Indonesia semalam diiringi oleh isteri beliau, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, dan ini merupakan lawatan rasmi pertamanya ke luar negara sejak menyandang jawatan Perdana Menteri pada 24 November lepas. Dan difahamkan pada hari ini dalam jam 10 nanti mereka akan tiba di Istana Bogor dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Jadi Indonesia merupakan rakan dagangan Malaysia yang kedua terbesar. Seterusnya, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI juga akan terus berusaha untuk meningkatkan lagi pelaburan rentas sempadan antara Malaysia dan juga Indonesia. Jadi ini menerusi ini akan mencerminkan menerusi pertukaran 9 memorandum persefahaman di antara syarikat-syarikat Malaysia dan Indonesia dengan jumlah nilai potensi pelaburan melebihi 1.6 bilion ringgit. Jadi ini
antara usaha untuk kita memperkukuhkan lagi hubungan antarabangsa dan juga jalinan hubungan yang baik antara Malaysia dan Indonesia. Maklumlah kita rakan serantau, jadi kita juga akan dapatkan berita yang lebih lanjut lagi dari Bilik Berita. Tapi sebelum tu Nurul, kita nak kongsikan juga sedikit sebanyak mungkin kita boleh kongsikan antaranya ketika ini Perdana Menteri kita telah pun masih lagi berada di Indonesia. Betul. Bagi lawatan kerja dan dijangka pulang pada hari ini, dan sebentar lagi beliau akan bersama dengan Perdana Menteri Indonesia. Betul. Pada sekitar jam 10.50 pagi. Dan seperti biasa Pak Syara kata sebut Bilik Berita, tapi sebelum tu kita nak saksikan juga cuaca. Cuaca tu penting sebenarnya. Cuaca tu penting sebenarnya. Maklumlah kita nak mulakan minggu kita ni, kita akan kenalah kita merancang perjalanan kita seharian. Jadi kita akan saksikan dulu ramalan cuaca untuk hari ini dan seterusnya ke rakan penyampai kami dari Bilik Berita. Silakan Saksikan. Selamat dan salam perpaduan, saya Pravina Tracy-Gem dan dari Bilik Berita dimulakan dengan perkembangan ini. 2 beranak maut selepas truk makanan dinaiki mereka bertembung dalam kemalangan di Kampung Kerai 2, Teluk Rimba Simpang 4 di Semanggul, Perak malam tadi. Jurucakap Balai Bomba dan Penyelamat Bagan Serai berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 7.39 malam semalam dan sejurus tiba di lokasi kejadian terdapat 2 mangsa yang tersepit. Akibat pelanggaran itu, pemandu lori Syahrin Ismail, 37 tahun dan ibunya Zainab alias 64 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak KKM. Anggota bomba terpaksa menggunakan peralatan khas untuk mengeluarkan kedua-dua mangsa. Kedua-dua mangsa yang maut itu diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. 2 beranak itu menaiki van perniagaan dengan tulisan sate warisan itu remuk di bahagian hadapan selepas bertembung dengan Toyota Yaris berwarna merah. Jumlah perdagangan Malaysia ke Indonesia bagi 2022 bakal mencatat pertumbuhan melebihi 30% tahun ke tahun berbanding 2021 susulan langkah kedua-dua negara membuka semula sempadan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tunku Abdul Aziz berkata, di peringkat ASEAN pula Indonesia merupakan rakan dagangan kedua terbesar selain menjadi sumber pelaburan langsung asing FDI ketiga terbesar. Menerusi kenyataan, beliau berkata jumlah perdagangan antara Malaysia dan Indonesia pula dianggarkan $23 bilion Amerika pada 2021 iaitu peningkatan 45.5% tahun ke tahun berbanding 2020. Tengku Datuk Seri Zafrul berkata sempena lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia, MITI dan agensi-agensi berkaitan telah menyatakan komitmen untuk terus mengembangkan perdagangan dan pelaburan rentas sempadan dengan Indonesia. Ini merupakan lawatan rasmi pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara jiran itu sejak dilantik sebagai Perdana Menteri pada 24 November lepas. Dari segi pelaburan, Tengku Datuk Seri Zafrul berkata, MITI akan berusaha untuk meningkatkan lagi pelaburan rentas sempadan antara Malaysia dan Indonesia dengan kerjasama dalam bidang farmaceutical, aeroangkasa, pemprosesan minyak sawit, barangan pengguna serta pertahanan dan keselamatan. Ini dipaparkan menerusi pertukaran 9 memorandum persefahaman atau MOU membabitkan syarikat-syarikat Malaysia dan Indonesia dengan jumlah nilai pelaburan berpotensi melebihi 1.6 bilion ringgit. Pada masa sama, MITI turut menerajui perbincangan 2 hala mengenai potensi pelaburan dan pelaburan bersama Malaysia di Ibu Negara Baharu Indonesia di Kalimantan Timur.
Beliau berkata usaha bagi manfaat bersama ini telah dibincangkan dalam pertemuan MITI dengan Menteri Syarikat-Syarikat Awam Indonesia dan Menteri Maritim dan Hal Ehwal Pelaburan. Satu program permukiman akan diadakan minggu depan khusus untuk jemaah menteri bagi menetapkan indeks prestasi utama setiap kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata program itu bertujuan untuk mendapatkan input daripada menteri setelah lebih sebulan memikul tanggungjawab dan mengemukakan perkara yang dapat dilakukan atau diperbaiki. Perkara ini dinyatakan beliau dalam sesi soal-jawab pada majlis makan malam bersama di Sapora, Malaysia di Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta malam tadi. Terdahulu, Datuk Seri Anwar dalam ucapannya berkata, kerajaan sedang berusaha memacu semula pertumbuhan ekonomi yang lebih segar serta meyakinkan dan fokus utama pentadbirannya adalah pengukuhan ekonomi yang mampan dengan menarik pelaburan selain menjamin keadilan sosial. Beliau juga berkata Malaysia mesti bebas daripada kegelejohan kelompok elit kecil yang menggunakan kuasa untuk memperkayakan diri dan puak itu. Untuk itu beliau tidak akan bertolak ansur sama sekali walaupun ia menggugat kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri. Dengan laporan itu, sekian dari berita bersama saya Pravina Tersingham. Salam hormat dan salam perpaduan. You open intro. Okey, terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan hari ini membuka tirai untuk hari Isnin. Sebenarnya kita nak sentuh mengenai isu pendidikan. Khasnya berkaitan prestasi murid sekolah rendah. Kerana Pasha pendidikan anak ini merupakan masa depan negara. Betul. Dan seharusnya mereka ini kita pastikan asas pendidikan mereka itu berada di landasan yang betul dan tepat supaya proses pembesaran mereka dan selanjutnya apabila menjejaki proses alam pekerjaan akan berjalan dengan lancar. Sebenarnya orang kata apa, nak membentuk nak melentur rebung tu biar dari rebungnya buluh daripada rebungnya. Itulah dia kan. Kita pun sekali kena sekolah sebenarnya ni. Kita pun nak kena sekolah balik. Yang pentingnya sebenarnya adalah pembelajaran awal ataupun developmental awal daripada anak-anak ini dimulai daripada usia di bangku sekolah rendah lagi. Jadi untuk hari ini kita akan berbincang soal menilai prestasi murid sekolah rendah, dan bersama kita tetamu yang telah kami jemput, Profesor Madya Dr. Zuwati Hashim dari Jabatan Pendidikan Bahasa dan Literasi Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum dan selamat datang. Terima kasih kerana bersama kami untuk pada hari ini kita nak membincangkan soal yang amat penting, mungkin juga satu topik yang amat dekat di hati semua para ibu bapa di Malaysia ini, ialah almaklumlah semenjak kita berhadapan dengan pandemik COVID, dengan penutupan sekolah dan sebagainya, ramai ibu bapa yang sangat risau dan sangat gusar dengan mungkin proses pembelajaran, prestasi anak-anak mereka dan macam mana nak membawa mereka ke hadapan lagi kan dengan sistem pembelajaran di Malaysia ini. Pertama sekali kita nak tanya pada pendapat doktor sendiri, cara pembelajaran dan penilaian prestasi seseorang pelajar itu, apakah yang paling ataupun apakah fokus utama yang paling penting perlu dilihat? Okey, terlebih dahulu terima kasih kepada Pasha dengan Nurul atas jemputan. Topik ini memang hangatlah dalam kalangan parents. Bila kita berkatakan tentang penilaian dan akibat COVID tu terkesannya pendidikan anak-anak, di sini kita lihat saluran yang kita gunakan, pendekatan yang akan kita gunakan itu membantu menambah baik pengajaran dan pembelajaran anak-anak. Bila kita katakan tentang penilaian, kita nak lihat peningkatan dia, kemajuan pembelajaran. Bukan sekadar kita nak dapatkan grade, tetapi kita nak lihat bagaimana dapatan itu dapat membantu kita membantu murid tersebut. Contohnya ada pelajar yang kadang-kadang yang ketinggalannya lebih berbanding dengan pelajar lain. Jadi di situ guru nak buat apa? Bagaimana kita nak tangani? Ibu bapa bising bila kita ketengahkan konsep PBS.
pendidikan berasaskan pentaksiran berasaskan sekolah. Sebenarnya pentaksiran berasaskan sekolah itu adalah untuk membantu murid-murid, di mana kita lihat penilaian berterusan. Penilaian itu bukan sekadar untuk dapatkan markah, tetapi penilaian itu secara berterusan dan berperingkat. Di mana kalau kita lihat dari segi pembelajaran dan penilaian, ianya kena selari, bukan berasingan. Setiap kali kita dapat maklum balas melalui penilaian, kita akan rombak semula pengajaran kita dan bagaimana kita nak tambah baik pengajaran supaya anak-anak ini mendapat manfaat dari pengajaran tersebut. Okey, Doktor, pentaksiran berasaskan sekolah ketika ini telah pun dikuatkuasakan dan UPSR dan juga PMR atau PT3 telah pun dimansuhkan. Dan adakah relevan sekiranya UPSR ini masih berterusan dimasukkan ataupun diwujudkan semula supaya ianya lebih seiringan dengan pentaksiran berasaskan sekolah ini, maksudnya mewujudkan seorang anak murid itu ataupun pelajar itu yang lebih berdaya saing. Bagaimana pendapat Doktor? Okey. Di sini kita kena lihat tujuan asal UPSR diadakan. Kalau dulu penilaian darjah 5, di mana bila pelajar dinilai atau murid dinilai di peringkat tahun 5, kita dah boleh diagnose kelemahan dia. Tetapi bila di darjah 6, guru-guru di sekolah rendah dah tak boleh nak diagnose lagi. Dia terus ke alam sekolah menengah. Di situ tak ada kesinambungannya. Kalau kita lihat kenapa dijumutkan UPSR dan PT3, mungkin atas dasar keperluan. Keperluan untuk beri laluan kepada pendidikan pentaksiran berasaskan sekolah. Di mana kalau kita berfokus kepada peperiksaan sahaja, kita nampak kesan dia dalam pengajaran hanya berfokus untuk peperiksaan, bukan untuk mendalami ilmu, bukan untuk menghayati ilmu, tetapi hanya untuk lulus peperiksaan. At the end of the day, parents nak tahu berapa grade anak. Faham. Betul. Kan? Dan bagi pandangan sesetengah ibu bapa juga yang akan risau akan prestasi pendidikan anak mereka, bahawa bagi pandangan mereka, sekiranya masih ada lagi peperiksaan dijalankan, lebih dapat menilai ataupun melihat sendiri tahap sejauh mana keupayaan dan kecerdasan anak murid itu sendiri berbanding dengan PBS yang dilihatkan berkemungkinan ianya tidak begitu telus. Mungkin pandangan Doktor untuk ulas mengenai isu tersebut. Okey, kita kena faham di sini PBS bukan kita buang terus peperiksaan. Dalam konsep PBS, pentaksiran berlaku di sekolah, di mana kita gabungkan pentaksiran formatif dan pentaksiran summatif. Pentaksiran summatif itu melibatkan peperiksaan. Contohnya ujian peperiksaan akhir tahun. Itu melibatkan peperiksaan standard. Tetapi kalau kita berkata tentang formatif, kita memberi penekanan kepada pembangunan, pembangunan progresif pembelajaran tersebut, prosesnya. Kalau kepada peperiksaan, ia hanya tertumpu kepada peperiksaan. Dalam PBS itself, dalam PBS sendiri ada peperiksaan, dan ada pembelajaran dan penilaian kaedah yang lain. Contohnya kaedah lain yang dimaksudkan mungkin soal jawab antara guru dan murid. Itu juga merupakan satu bentuk penilaian, di mana kita perlukan guru yang peka di dalam kelas, guru yang boleh memerhati dan menilai pelajar perkembangannya di dalam kelas masa soal jawab, atau kaedah antara kaedah lain menggunakan kuis di dalam kelas. So kaedah ini lebih kita kata friendly, lebih friendly untuk anak-anak ini. Doktor, bila kita bercakap dalam konteks pelajar sekolah rendah, mungkin kita nak fokuskan kepada pelajar yang lebih kecil, darjah 1 hingga darjah 3. Kebanyakan orang sering bercakap tentang early childhood development. Apakah fokus yang terlalu berat diberikan kepada akademik ini tidak membantu perkembangan minda anak kecil itu sendiri? Komen, Doktor. Okey. Di sini kita lihat anak-anak
kita nak sediakan environment yang positif untuk anak-anak. Kita nak sediakan tempat di mana dia rasa seronok pergi. Jadi pembelajaran itu mestilah seronok, kan? Jika kita bersandarkan peperiksaan, tahun 1 dah hantar tuition, itu menyebabkan stres lah, dia tak rasa seronok pergi sekolah. Kan? Tapi adakah itu disebabkan mungkin demand daripada sistem education kita dekat negara ni, ataupun adakah itu mungkin pressure yang diletakkan oleh ibu bapa sendiri? Okey, sekarang ni bila kita menilai atau mendidik anak-anak di peringkat rendah, sekolah rendah tahap 1, tahun 1 hingga 3, fokusnya perlu kepada 4M itu yang diketengahkan, membaca, mengira, menulis dan menilai. Dulu 3M, kita dah tambah 1, menilai. Di situ konsep asasnya adalah untuk memahami. Memahami. Kita nak murid-murid ini faham apa yang dia pelajari. Bila dia tak faham, dia tak minat. Dia terus buang. Di sini konsep asas itu perlu. Ini juga terkait dengan silibus, pembentukan silibus. Rata-rata ibu bapa merasakan silibus anak-anak ini terlalu tinggi. Saya tak nafikan, betul ada dalam subjek-subjek tertentu arasnya agak tinggi untuk anak-anak ini. Jadi bila kesesuaian itu tidak berlaku mengikut tahap kebolehan anak-anak ini, jadi di situ terganggulah proses pembelajarannya. Dan saya sangat setuju sekali kerana sekolah kita, Kementerian Pendidikan telah pun mengaplikasikan KEBAT dia, iaitu kemahiran berfikir aras tinggi untuk anak-anak. Tetapi menjadi persoalannya adalah sekiranya dia diaplikasikan untuk anak-anak sedari tahun 1, iaitu di mana fasa ini seharusnya kita memastikan anak-anak memahami ataupun menguasai kemahiran membaca, menulis secara asas dan mengira. Tetapi dibebankan dengan KEBAT ini sendiri. Apatah lagi sekiranya sebagai ibu bapa turut merasai tempias ni apabila melihat soalan-soalan anak di buku teks ataupun buku kerja mereka, dan ini melihat agak membuatkan anak-anak ini mungkin yang akibat daripada COVID-19, doktor, membuatkan banyak kanak-kanak ini tercicir daripada sudut menguasai ilmu asas persekolahan. Dan ianya dengan adanya KEBAT ini sedari awal tahun 1 menambahkan lagi tekanan untuk anak ni ke depan. Mungkin pandangan doktor bagaimana? Okey, saya tak kata tekanan kepada anak-anak sahaja, tekanan kepada ibu bapa juga. Betul. Bila melihat kepada perubahan ini. Bila kita berkata tentang KEBAT, sebenarnya dalam pendidikan aras kognitif itu ada 6. Aras rendah dan aras tinggi. Jadi untuk pelajar kita nilai aras KEBAT-nya, mereka perlu menguasai aras rendah dahulu. Jika dia tidak menguasai kemahiran berfikir di aras rendah, iaitu contoh pengetahuan, kefahaman dan kebolehan untuk mengaplikasi ilmu yang dia dapat. Jadi agak sukar untuk menilai di peringkat yang lebih tinggi. Dan pelajar sendiri atau murid sendiri memang tidak akan dapat menguasai atau tidak akan dapat menonjolkan kebolehan di peringkat yang lebih atas. Di sini kita kena lihat seperti saya cakap tadilah, kesesuaian. Kita tak nafikan, dan di peringkat pendidikan 6 aras ini perlu diketengahkan kepada murid. Tetapi cara kita, bagaimana kita bagaimana kita bentuk penilaian itu yang memainkan peranan. Sebagai bagi saya, sebagai seorang yang menggubal soalan atau guru di dalam kelas, saya perlu menilai kebolehan anak murid saya. Kebolehan anak murid saya di tahap mana dan apa jenis soalan yang boleh diolah untuk kita kenal pasti kebolehan dia mengikut aras tertentu. Baik, kita akan bercakap lebih lanjut lagi tentang penilaian ataupun cara-cara kaedah penilaian yang lebih efektif untuk pelajar-pelajar, terutamanya yang berusia dalam sekolah, yang berusia dalam lingkungan sekolah umum pelajar sekolah rendah. Sekarang ini kita nak berhenti berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.
dan terima kasih di atas kesetiaan anda, dan kita masih lagi membincangkan mengenai menilai prestasi murid sekolah rendah. Ini pastinya isu yang hangat dibincangkan dan menjadi keluh kesah ibu bapa sebab disebabkan masa pandemik COVID-19 mengakibatkan banyaknya tersangkut dan tertunda proses pembelajaran anak-anak ini dilihat tidak begitu menggalakkan sekali, apatah lagi perlu belajar secara online doktor di mana capaian internet bukannya semua kawasan telah pun diliputi dengan capaian internet yang sebaik mungkin, dan ini mengakibatkan kebanyakan adanya kes-kes anak yang buta huruf, dan ini turut bukan saja menjadi kebimbangan ibu bapa tapi turut menjadi kebimbangan para guru kerana untuk mengajar anak-anak ini merupakan satu cabaran sebenarnya. Apakah relevan ketika berikutan pandemik ini dan ikutkan ataupun kalau diikutkan semula dengan apa yang kerajaan inginkan, iaitu kemahiran asas berfikir ni telah pun sepatutnya diaplikasikan untuk meningkat ataupun menaik taraf ilmu ataupun skill anak-anak ini, tetapi kita rombak semula ataupun kita patah balik seketika kerana berikutan pandemik ini telah mengakibatkan segalanya keciciran berlaku. Dan adakah relevannya bagi doktor juga untuk saya usulkan sekiranya anak-anak sedari tahun 1 ini sehingga tahun 2 difokuskan mengenai kemahiran asas, iaitu membaca, menulis dan mengira, kemudian disusuli dengan kemahiran kebat apabila mencapai usia yang sewajarnya. Bagaimana? Saya sangat setuju. Kalau kita lihat kesan pandemik terhadap anak-anak di peringkat awal khasnya, memang keciciran. Kalau ikut kurikulum, kita expect murid tu dah pandai membaca di tahun 1. Kalau kita lihat bahan pengajaran pun. Tetapi berikutan pandemik ni, saya sangat setuju jika kita kembalikan program LINUS, literasi dan numerasi untuk membantu pelajar-pelajar ini atau murid-murid ini menguasai ilmu asas itu. Apabila murid menguasai ilmu asas itu, di peringkat atasnya, sekiranya dia pergi ke tahun 2, ia lebih mudah bagi mereka untuk mempelajari subjek-subjek lain atau konten kandungan yang lain. Doktor, pendapat doktor, sejak UPSR ni dimansuhkan, mungkin ramai antara ibu bapa yang tu sudah sekian lama terbiasa dengan adanya peperiksaan UPSR ni, menggunakan peperiksaan UPSR ni sebagai tanda aras melihat kebolehan dan juga kemahiran anak-anak untuk teruskan pendidikan ke sekolah menengah tingkatan 1, nak masuk ke MRSM ataupun sekolah sains dan sebagainya. Apakah mungkin UPSR ni adalah satu cara ataupun kaedah yang efektif untuk menilai kebolehan seorang pelajar untuk mereka terus meneruskan pelajaran ke sekolah menengah, ataupun adakah dengan PBS itu sendiri sudah mencukupi? Okey. Di sini saya ingin highlightkan UPSR itu asasnya dulu adalah untuk kita melihat betul penanda aras, tetapi ianya tidak digunakan untuk kemasukan ke sekolah menengah. Sekarang semua masuk ke sekolah menengah, walaupun keputusannya rendah. Di sini kita tak nak ada keciciran di peringkat sekolah rendah dan seterusnya, ketinggalan di sekolah menengah. Tetapi kalau kita lihat konsep PBS itu sendiri, macam saya katakan, ada peperiksaan. Jadi peperiksaan itu boleh dilakukan secara standard. Secara standard, jadi ibu bapa boleh menilai di situ perkembangan anak-anak, di tahap mana pencapaian anak-anak. Berkait dengan kesan COVID tadi, saya ingin juga tekankan bahawa peranan ibu bapa juga sangat penting untuk memastikan anak-anak ini tidak terus tercicir. Pemantauan khasnya, pemantauan dari ibu bapa dari sudut pembelajaran anak-anak. Ibu bapa tak boleh lepaskan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Guru-guru, bayangkan guru-guru nak tanggung 40-50 murid, nak memastikan semua mencapai tahap tersebut. Jadi kerjasama ibu bapa itu sangat perlu.
Itu dia, dan tekanan apabila anak-anak ini kembali bersekolah selepas pandemik COVID-19. Apabila sekolah dibuka, pastinya itu bukan sahaja dirasai oleh guru, ibu bapa, tetapi tekanan yang paling besar dirasai adalah anak itu sendiri, ya doktor, ya, yang ketika ini dilihat berhempas pulas untuk memenuhi keperluan ataupun spesifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan itu sendiri. Adakah relevan sekiranya bagi anak tahun 1 ini subjek ataupun pendidikan difokuskan kepada subjek teras semata, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Melayu dan juga matematik, berbanding dengan subjek-subjek lain yang turut dimasukkan di dalam silibus persekolahan mereka, dilihat ianya sesuatu membebankan untuk anak-anak ini nak menguasai pelajaran yang sedia ada. Bagaimana pandangan doktor? Betul, kalau kita lihat jadual waktu tu ada 7 ke 8 subjek yang diketengahkan ya untuk pelajar atau murid sekolah rendah. Di sini saya suka nak bandingkan dengan pembelajaran di luar, ya, di mana saya sendiri sebagai sukarela pembantu guru di masa lalulah di New Zealand, kita lihat penekanan kepada membaca, menulis, mengira. Tetapi dalam sudut subjek, mereka ada matematik, bahasa, kesenian pun ada. Ya, jadi subjek asas yang perlu bila kita bercakap tentang pendekatan holistik, ya, pembelajaran secara holistik, kita nak lihat dia punya efek kognitif, afektif dan psikomotor, kan, kebolehan keseluruhan. Jadi bila kita ketengahkan subjek-subjek yang boleh membentuk perkembangan holistik ini, adalah sangat membantu. Tak perlulah nak ada sampai 9, 7, 8 subjek untuk murid tahun 1, 2, 3. Yang asas itu penting. Doktor, mungkin kita boleh bercakap pula, adakah perlu untuk kita mengubah mindset ataupun persepsi ibu bapa bahawa pencapaian akademik itu adalah semata-mata satu-satunya cara untuk menilai kejayaan seorang anak itu? Adakah kita telah dibebani dengan menginginkan pencapaian akademik yang sangat tinggi? Adakah ia kerana kesan sistem pendidikan itu sendiri, ataupun bagaimana komen daripada doktor sendiri? Kita kena faham perkembangan anak-anak, tak semua menjurus kepada akademik. Ada yang lebih kepada kemahiran, ada lebih kepada kesenian, dan ada juga kepada memang jurusan akademik sendiri. Di sini ibu bapa kena peka, ya, di mana minat anak-anak. Kita memang ada ibu bapa kata, oh, kalau tak paksa memang mereka tak belajar. Tetapi ada juga keadaan di mana dipaksa pun anak-anak itu tidak boleh melalui saluran yang dipilih oleh ibu bapa. Jadi di sini kepentingan untuk berbincang, ya, bertuturlah, bercakap dengan anak-anak, bagaimana, apa pilihan mereka, bidang mana yang mereka suka. Sebagai ibu bapa, kita kena prihatinlah tengok kecenderungan anak-anak. Di sekolah sendiri ada ujian psikomotor, psikometrik, psikometrik itu untuk melihat kecenderungan anak-anak ini. Okey, itu dia. Baik, dari itulah sebenarnya pentingnya ibu bapa itu sendiri untuk lebih peka dengan perkembangan anak-anak, dan bukan sahaja tanggungjawab itu diletakkan sepenuhnya kepada guru-guru ataupun kepada sistem pendidikan ataupun kepada kementerian itu sendiri. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Prof. Madya, Dr. Zuwati Hashim dari Jabatan Pendidikan Bahasa dan Literasi Fakulti Pendidikan Universiti Malaya kerana bersama kita untuk kita bincangkan topik yang amat dekat dan juga penting berkenaan dengan pembelajaran anak-anak murid sekolah rendah. Baik, kita dah teruskan. Kita ada VT daripada koresponden kita. Dan kita ada VT daripada koresponden iaitu Jailani Hassan. Apapun kita saksikan VT yang telah pun disediakan. Baiklah, kita teruskan perkongsian dari wilayah Persatuan Labuan. Satu-satunya pengendali pemindahan kargo kapal ke kapal di Labuan, Victoria STS Labuan Sdn Bhd berjaya menyelesaikan 3 operasi berkenaan melibatkan 6 kapal induk asing tahun lepas. Ketua Pegawai Eksekutif Victoria STS Benjamin Bernard Bijon berkata, pihaknya menyelesaikan operasi pemindahan minyak mentah buat pertama kali di Had Pelabuhan Labuan pada Mei 2022.
Beliau berkata operasi pertama melibatkan 580,964 tong minyak mentah bernilai kira-kira 60 juta dolar Amerika dari Syria Brunei dan dijalankan di satu daripada 6 dermaga yang diluluskan terletak bersebelahan Taman Laut Pulau Keraman. Aktiviti pemindahan kedua pula pada 13 Oktober 2022 melibatkan gas asli cecair atau LNG dan operasi itu adalah pemindahan LNG luar pesisir pertama. Operasi ketiga adalah pada 20 Disember dan turut melibatkan LNG dan penyelesaian 3 aktiviti pemindahan kargo meliputi minyak mentah dan LNG itu menjadi petanda baik bagi aktiviti perniagaan maritim baru Labuan. Kejayaan itu adalah melalui usaha kolektif dan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam operasi tersebut sekaligus meletakkan Labuan dalam peta maritim antarabangsa. Beliau berkongsikan kejayaan ini kepada Bernama selepas taklimat mengenai aktiviti pemindahan kargo kepada agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM Labuan baru-baru ini. Benjamin berkata aktiviti pemindahan keempat dijadualkan pada 2 Januari lepas. Beliau berkata semua kargo itu bukan untuk pasaran domestik tetapi untuk pasaran Jepun, Korea Selatan serta Eropah dan operasi tersebut melibatkan kapal-kapal asing. Victoria SDS adalah anak syarikat tidak langsung Strait Energy Resources Berhad dengan kepakaran dalam pengendalian luar pesisir bagi kargo petroleum pukal dan gas cecair. Syarikat itu menerima lesen pertama daripada Jabatan Laut Malaysia pada 31 Julai 2021 untuk menjalankan operasi pemindahan kargo kapal ke kapal di antara Had Pelabuhan Victoria dengan kerjasama eksklusif dengan Fendike Marine. Kasih pada semua, tak kisah muda atau tua. Hidup ini biar tenang, hari ini susah, esok boleh senang. Jangan pernah mudah kalah, rasa syukur pada semua. Hidup takkan terlalu mudah, hari ini susah, esok boleh senang. Janji abang aku akan jadi jawan. Dia kata hasil hari-hari jangan lupa Tuhan. Jangan lupa jasa abah, jangan jujur kawan. Pasal duit dan harta boleh buat mereka lawan. Pernah kalah, pernah hutang, pernah jatuh. Ibu dah bilang bukan senang jadi jago. Budak kampung nak tapak Kuala Lumpur. Mereka kata kalau miskin tak boleh durian runtuh. Ada yang bilang kerjaya mati gali kubur. Dah kena lauk hampir maut, impian dah runtuh. Aku orang biasa bukan superhero. Kalau jatuh bangun balik, hidup bukan music video. Siapalah aku tanpa sentuhanmu. Okey, Baik, itu dia tadi. Itu dia tadi. Hmm. Sedutan video klip lagu Terima Kasih single terbaru daripada Balance Cash featuring Hazamar. Ini sebenarnya Nurul merupakan single pertama daripada pemuzik rap Balance Cash dan sebelum ini sebenarnya setelah sekian lama berkecimpung dalam rap juga tapi dalam industri Tamil sebenarnya. Daripada Hollywood ke industri seni suara tanah air ya, sesuatu cabaran yang berbeza ataupun dua langkah yang lain dan itu yang kita nak bincangkan dan kita bawakan penyanyi itu sendiri iaitu Balance Cash. Apa khabar? Sihat hendaknya? Khabar baik. Khabar baik. How are you guys? Daripada Hollywood kepada Malaysia, industri seni suara yang bagaimana pengalaman ataupun perbezaan yang dirasakan? Bahasa. Pertama sekali bahasa. Pasal when you doing Hollywood, mostly English, Tamil. Dia macam easy to approach kan. You rasa macam tak jenggal pasal dah biasa sangat. You're an Indian boy. Benda tradisi semua sama. Tapi when you come back to understanding that you are Malaysian first, bukan budak India, Melayu, Cina, tapi you orang Malaysia. Tapi bila you buat lagu Melayu, you rasa macam back to school pula. Macam bahasa kena cantik, you kena fikir apa orang, how they feel about your song and everything. So it was like learning myself again being a Malaysian, number one. And lagu ni macam very special to me. So I was like, okay, lagu pertama, lagu Melayu I kena something that parents pun suka, budak kecil pun suka. So biar relax, biar something that everybody can understand. It's just that lah, the transaction of language. Bahasa yang paling important. The rest, intention sama, ikhlas, jujur, tenang, sama je. Tapi just bahasa yang lain.
Itu dia. Jadi sebenarnya selama ni bertahun-tahun mengeluarkan lagu berbahasa Tamil ataupun boleh dikatakan antara artis Tamil yang agak top lah dalam industri Tamil. Apa yang menyebabkan Balan Cash ingin mengeluarkan single dalam bahasa Melayu yang pertama tahun ini dan juga bersama Hazama? 2019 lagu ni dah macam dah ada demo dah. Then COVID kan. So we were like taking our time with it. One of the main reason I nak buat lagu Melayu is because in the Tamil scene you only have dua option. Satu, you buat Tamil kat Malaysia, lepas tu pergi India. The second option is you stay kat sana je. Walaupun you dah like one of the top 10 in the country, you akan kat sana je. Options you are very limited. And you don't see a lot of non-Malay speakers masuk industri Tamil, industri Malay. David Armugam, Jacqueline Victor, you boleh the same name kan. So I was like, I want to give it a try. Like I am Malaysian and I know I can do it, so why not try lah. So second thing why Hazama is, I've always been following Hazama. Hazama has done songs with my composer Navin. Hazama's management and I kawan baik. So when I wrote the song, chorus dia, I was like, okay, let's try dengan Hazama. Bila dia datang studio nyanyi, I tengok komposer I Navin, I was like, okay lah, memang dia cakap meant to be lah. Suara dia memang gel with the song. It brought out the feelings that I wanted to put on the song. Macam hidup biar susah atau senang lah, tapi as long hari ini kita hidup, biar bersyukur. Itu je I wanted somebody to bring out, and Hazama was the right guy. Okey, dia punya suara kena. Nampak jelas sekali dalam lagu Terima Kasih ni memang ada jiwa. Dia ada soul dalam lagu tu. Penuh dengan penghayatan daripada Balan sendiri. Meskipun ini pertama kali menyanyikan lagu rap dalam bahasa Melayu. Rasa macam pergi exam. Masih sampai tahniah diucapkan. Sebenarnya kita nak tahu juga mengenai lagu lirik Terima Kasih ini berkenaan apa dan bagaimana datangnya idea untuk melahirkan lirik lagu ni. Melahirkan so it started with bila anak saya lahir. So time tu ada this one composer cakap congratulations kat I. So I nak answer dia balik. So bila I answer dia, saya tekan WhatsApp saya hantar anak saya menangis. Cakap, bro, I just became a dad. Don't talk about music lah. Dia ambil tu, dia jadikan lagu. Dia hantar kat I. So I wrote terima kasih on top of that. Terima kasih pada semua, like bersyukur lah anak saya tidur hari ni, saya ada duit nak beli makan, saya ada rumah, tak payahlah saya letak bendera putih kat luar rumah saya. Times were hard at COVID, so it reflected back for me that we need to be thankful setiap hari yang kita ni hidup dan kita ada impian dan a place to go, right? Every day put in work. So terima kasih was that. Then first verse tu I dah tulis pasal hidup I lah, very hip hop and everything. Then mentor saya, abang besar saya, nama dia Ultimate. Dia dengar lagu ni, dia cakap lagu ni best, tapi bahasa tu kena cantikkan sikit. Tolong masuk kelas karangan. So like he sat down with me, dia bersihkan bahasa sikit, then dia tolong saya tulis the second verse and we presented it to Hazama. Then Hazama is like, Hazama pun artis yang besar, so dia tak boleh buat lagu-lagu yang macam lagu rap biasa kan, lagu biasa. So dia tengok, dia cakap bahasa cantik. Berapa lama proses diambil, siapa antara orang-orang kuat ataupun orang-orang yang di balik tabir yang terlibat dalam pembikinan single Terima Kasih? Navin Navigator is the composer behind it. Dia recompose satu beat yang saya dah buat demo. Then Ultimate helped me rewrite the song. But the most important person after Hazama is I have to thank Cendana Malaysia because they funded the project.
So kalau a government body didn't get involved with this song, we wouldn't see a budak Tamil buat lagu Melayu. It's such a Malaysian moment. A government body tells Balan, allows Balan to do a Malay song with fundings, and the Malay song comes out in a very nice manner. So these are the most important people behind the song, and the process was very, very effortless. Tak susah sangat. It felt like it's my life. So only I can write it, and I cannot macam bohong pasal hidup I. Betul. So everything that you hear in the song is my life. Dari segi penerimaan pula, sebab memang kita tahu kebanyakan ataupun majority fanbase Balan Cash ni adalah yang berbangsa India, berbahasa Tamil ataupun bahasa Inggeris kebanyakannya. Dari segi penerimaan, fanbase sedia ada Balan Cash, dan juga penerimaan mungkin orang kata peminat muzik bahasa Melayu. Macam mana setakat ini? Peminat baru? My normal peminat, dia orang macam surprise. Macam, why? Then I'm like, why not? That was the thing I cakap, why not? Kenapa? Pasal asing sangat ke budak India buat lagu Melayu? Tak apa, kita orang Malaysia, it's okay. Then peminat baru, peminat Melayu, I would say it's funny. Dulu semua budak India datang ambil gambar semua kan. Sekarang all the kakak-kakak with tudung with their kids, anak I dengar lagu you. Then I'm like, Kak, biar betul kak, you nak ambil gambar ke anak you nak ambil gambar? This happened like last week. So I know with the help of radio and TV, in the last 2 weeks, the song has reached out and they want to see more. There was this one kakak, after taking picture with me at a cafe, this is like, because anak dia sama sekolah dengan anak I. So dia cakap, you buat lagu terima kasih. I said, kakak tengok ke? Ternampak kat YouTube. Then she was like, nanti perform lah dengan Azamah, saya nak tengok. I said, boleh lah kak, boleh. Cakap. Then she told me one thing, I suka Melayu you, tak pelak macam orang India. Terima kasih kak. You know. So it's been fun. I think it's going to be more and more. And it's given me a peluang to make my Malay better. So I'm speaking more of my national language on a daily basis, which I didn't do 2 weeks ago, which is bagus. Kalau I tak datang interview macam ni, tak adalah cakap Melayu kan. Tak biasa kan. Betul. So it improves me as a Malaysian as well. Itu dia. Dan kita dengar daripada Balan semua berita, orang kata apa, pengalaman yang mudah saja, lancar saja, tapi tak ada kecabaran di sebalik nak melahirkan lagu ini. Mungkin boleh kongsikan? Banyak benda yang orang biasa takkan faham. Macam pemuzik bukan saya je lah, you know. Semua pemuzik kat negara ni, kita nampak kat Instagram, kita nampak kat Facebook, kita tak tahu sebalik tabir tu hidup diorang macam mana. Macam mana diorang dengan family diorang, macam mana cabaran-cabaran hidup diorang. Kita tengok dia sebagai pemuzik, sebagai orang yang bawa lagu untuk menghiburkan kita. Tapi pernah tak kita tanya diri kita, siapa hiburkan diorang? Macam mana diorang punya mental health, macam mana diorang punya emosi. Kalau bukan everything that they release is going to be a hit, maybe Terima Kasih will just be okay, another song. It'll be on radio for a month, then orang dah lupa, move on with their life. Maybe it might be a super hit, we never know. But those are the things that, you know, I challenge myself with daily. Like Saturday hari tu saya pergi anugerah lagu indie, 800 submission, saya top 12. Semua orang cakap I akan menang, tapi I tak menang. Tapi that didn't stop me from waking up today and coming and meeting you guys, speaking to everybody. Sangat bermotivasi Balan Balan, kita dengar lagu bermotivasi. Seorang yang bermotivasi dan mempunyai aura yang positif. Mungkin boleh kongsikan sedikit lagu secara live hari ini untuk penonton Apa Khabar Malaysia? I janji abang aku akan jadi jauhan. Dia kata hasil every jangan lupa Tuhan, and jangan lupa jasa homie, jangan cucuk kawan. Fame in the money boleh buat mereka lawan. Pernah kalah, pernah hutang, pernah jatuh. Ibu dah bilang bukan senang jadi jago. Budak kampung nak tapak Kuala Lumpur, mereka kata kalau miskin tak boleh durian runtuh. Ada yang kata keria mati gali kubur, dah kena laut, kena hampir sudah maut. Nah, I just feel so emotional doing it. Like I almost wanted to cry. Sebenarnya pertama kali saya dengarkan lagu Terima Kasih waktu di pelancaran album Balan Cash itu sendiri pun satu momen yang sangat
menyentuh hati, terutama sekali bagi siapa-siapa yang telah pun mengenali Balin Cash selama bertahun-tahun lamanya seperti saya sendiri. Ini merupakan satu pencapaian yang amat besar. Tengok untuk badan Balin saya Cash. semua dah panas tau. Macam like it got so emotional, almost cried. Betul. Baik, di akhir rancangan kita hari ini pada di Apa Khabar Malaysia, mungkin Balin Cash ada sedikit kata-kata kepada peminat di luar sana. Mungkin message yang ingin disampaikan menerusi lagu Terima Kasih. Sebagai seorang Malaysian, saya harap semua orang boleh accept semua kaum buat lagu Malaysia. It's very asing. Tak selalu kita tengok orang Cina ke orang India ke buat lagu Melayu. Saya nak tengok Malaysia ni orang Melayu buat lagu Tamil, orang Cina buat lagu India. Macam it has to be a mixed thing. Then we are heading towards a real Malaysia. Sekarang macam berpuak sangat. So if that happens, best. Dan peminat pun boleh campur-campur datang konsert. Then kat sekolah pun budak Melayu boleh cakap Tamil, budak Cina boleh cakap, it's more fun that way. And I hope it starts with music. Esok kalau dengar radio-radio Melayu, tiba-tiba ada artis Tamil buat lagu Melayu macam sama macam orang Melayu, then we are going towards a healthier Malaysian music industry. So I harap peminat-peminat kat luar sana pergi YouTube, dengar Terima Kasih dengan Azama, and also not only my song, every Malaysian song, like macam mana korang dengar K-pop, tolonglah dengar lagu Malaysia juga. Ya, itu yang pastinya. Bagaimana Baik. dengan K-pop, itulah dengan Malaysia juga. Betul. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak Balin Cash kerana bersama kita hari ini untuk beliau menceritakan serba sedikit berkenaan perjalanan beliau dan juga bercerita mengenai single pertama dalam bahasa Melayu Terima Kasih bersama Hazama. Jadi jangan lupa saksikan di YouTube dan juga stream di semua platform muzik, Spotify, Apple Music dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Terima Kita kasih. akan berterima Ya. kasih banyak. Jangan ada jurang di antara kita rakyat Malaysia seperti yang telah dikatakan oleh Balin Cash tadi. Ya, itu kerana bahasa menyatupadukan kita. Assalamualaikum, selamat dan sehingga berjumpa lagi. Bye-bye.